Kita uh, merupakan pangkalan data LawNet. Jadi kita punya slogan kita adalah Malaysian Law at your fingertip. Dan LawNet ni didaftarkan di bawah PNMB, Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Okey, jadi saya sharing sikit apa peranan PNMB ni. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, PNMB ini merupakan pencetak printing yang dilantik oleh Kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab memastikan warta kerajaan dapat diterbitkan mengikut tarikh siaran yang telah ditetapkan tanpa gagal dan perlu dibekalkan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, PNMB ini memang kerajaan melantik kita untuk mencetak warta, yang mana warta ni adalah satu benda pemberitahuan daripada agensi-agensi, jabatan-jabatan yang akan mewartakan apa dia punya itulah undang-undang dan dia punya peraturan lah. Okay, jadi warta utama Kerajaan Persekutuan ni mula disahkan di talian melalui e-warta, iaitu warta kerajaan versi elektronik yang digunapakai di bawah Seksyen 3 dan 18 dalam kurungan 4 Akta 388 Pindaan bagi membolehkan orang awam sentiasa mendapat maklumat mutakhir dengan cepat dan pantas. Okey, jadi dalam LawNet ni kita ada akta dan warta kerajaan dan kerajaan negeri. Okey, jadi tujuan warta ni adalah untuk memberitahu masyarakat tentang apa akta-akta dan pindaan yang ada dalam perundangan di Malaysia ni lah. So saya seterusnya. Okey, jadi pengenalan untuk LawNet ni. LawNet ni dibangunkan dan didaftarkan di bawah Percetakan Nasional pada tahun 1998. Okey, jadi pada tahun 1998 PNMB dah buat platform LawNet ni untuk meletakkan akta-akta dan warta yang dalam bentuk fizikal, kita scan dan kita letak dalam bentuk digital. Tujuan dia untuk kita mengurangkan buku-buku fizikal yang melambat lah dekat kita punya store semua. So Gazette, okay. So seterusnya Gazette bermula dari tahun 2001. Okay. Jadi pada tahun 2001 Kerajaan Malaysia melantik PNMB untuk mencetak warta-warta kerajaan persekutuan dan negeri. Okay. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, dalam LawNet ni kita ada warta kerajaan persekutuan dan negeri daripada tahun 2001 hingga paling latest lah sekarang. So benda ni kita update tiap-tiap hari dan kelebihan LawNet ni adalah warta yang dikeluarkan PNMB ni adalah sah digunakan di mahkamah dan pejabat tanah. Jadi format PNMB ni adalah format yang boleh digunakan pakai di mahkamah. So itu saja sharing saya untuk pengenalan. So saya tinggalkan slide seterusnya. Nama saya, nombor telefon dan email sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada pertanyaan mengenai LawNet lah. So nanti mungkin Cik Azri akan sharing nanti, mungkin dia akan tinggalkan juga nombor dia. Okay screenshot, okay. Okey, terima kasih Cik Amar. So ini kita terima kasih Cik Azri ya. Okey, baik. Ya. Okey, seterusnya. Okey. Sorry, Cik Azri. Terima kasih Cik Azri ya, sesi Cik Azri ya. Okey, Assalamualaikum semua. Okay, nama saya Azri Zani Sata bin Azli. Saya Senior Legal Editor di LawNet. Jadi sekarang saya akan bentangkan macam bagaimana kita nak guna LawNet ni dan apa kandungan apa yang ada dalam LawNet lah. Jadi saya akan share pertama sekali daripada website LawNet. Okey, sekarang ni kita nampak ini adalah website LawNet lah. Jadi kita ni sekarang PNB dengan LawNet tengah dalam proses untuk menambah baiklah kita punya website, kita punya interface semua untuk kesenangan semua pihak lah untuk guna. Jadi memang dalam program ni yang landing page baru ni pun memang kami baru je update dalam, tak salah saya dalam sebulan je tu lah baru ada. Okay, jadi website adalah www.lawnet.com.my. Jadi tuan-tuan boleh masuk kat sini. Jadi kat sini ada login page lah. Kita tekan login dan kita masukkan username dan kita akan keluarkan dekat dia punya main page ni, dia punya dashboard lah. Dekat dashboard ni, dekat sebelah kiri tu kita nampak ada dia punya menu-menu dia. Dekat atas sekali adalah kita pelanggan dan pengguna tu punya nama lah. Butang dashboard ni kan kita dekat sini. Di dashboard ni akan
nyatakan kita akan display kat sini contoh akta atau warta yang terkini yang ada, yang available lah dekat Malaysia ni. Contoh, kita tengok ni akta 836 adalah akta yang terbaru lah ada. Jadi saya tahu banyak tuan-tuan dan perempuan mesti dah aware yang antara binaan akta yang paling besar kita ada tahun ni adalah binaan kepada Employment Act. Jadi ia akan berkuat kuasa pada 1 hari bulan September 2022. Jadi bila akta tu dah berkuat kuasa, nanti akan ada di sinilah tunjuk yang paling baru. Sama lah dengan warta-warta yang baru semua yang keluar PUA, PUB. Okay. Di sini juga kita ada Law Library. Di Law Library ni di mana terdapat semua akta yang digubal dalam Malaysia lah. Jadi saya akan masuk lebih mendalam bahagian Law Library ni. Kemudian kita ada e-Gazette, di mana inilah kita punya pakalan data untuk warta-warta warta kerajaan, warta-warta negeri yang dah digitalkan, di-scan dan uploadkan dekat Lawnet kita lah dalam kita punya simpanan. Kemudian kita juga ada Latin Dictionary sebab kita tahu banyak undang-undang, prinsip-prinsip semua ni memang datang dari luar Malaysia lah, daripada kebanyakannya undang-undang kat Malaysia ni asalnya daripada British, daripada UK. Bila UK datang sini, dia bawa undang-undang dia banyak. Contoh macam kita punya kanun keselesaan, kita punya penal code yang berkenaan dengan jenayah-jenayah dalam Malaysia adalah berasal daripada penal code India, dan penal code India juga berasal daripada common law di UK. Jadi dalam tu akan terdapatlah terma-terma Latin. Kita tahu bahasa Latin ni adalah bahasa yang memang tak digunakan lah, orang kata bahasa yang dah mati lah. Jadi memang terma-terma dia kadang-kadang masih ada. Jadi untuk mungkin kita orang biasa ni yang kita tak biasalah, kita tak tahu apa maksud contohnya perkataan-perkataan ni apa maksudnya. Jadi dalam ni kita adalah 1299 Latin words dan maksudnya dalam bahasa Inggeris untuk rujukan. Selain itu kita juga ada di sini bahagian terms, sama macam Latin Dictionary sini. Dalam akta, dalam case law, kita akan nampak ada beberapa bahasa dalam bahasa Inggeris tu yang macam complicated sikit lah, macam formal sikit. Jadi kita nak tahu apa maksud dia dalam bahasa biasa, ada kat sini. Contoh cash consideration adalah balasan wang tunai. Jadi tuan-tuan perempuan semua boleh refer lah, sini ada lebih kurang 15,000 terma-terma dalam bahasa Inggeris yang kita ada translation dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi sekarang kita akan gerak ke bahagian Law Library. Seperti yang saya inform tadi, Law Library ni adalah kita punya pakalan untuk undang-undang, rules, regulation, code yang telah digubal dan berkuat kuasa di Malaysia. Jadi semuanya ada. Jadi kita tengok kat sini Principal Acts. Principal Acts ni adalah akta-akta atau statut utama, di mana kita ada Updated Principal Act dan Original Principal Act. Beza dia, Updated Principal Act ni adalah akta-akta yang berkuat kuasa terkini dengan pindaan yang terkini. Jadi contohnya hari ini government parlimen bersetuju untuk buat satu pindaan kepada, contoh saya bagi, kepada akta syarikat, dan ia berkuat kuasa esok. Jadi esok kalau kita buka dekat Updated Principal Act ni, pindaan tu akan ada di akta syarikat tersebut. Tapi dalam masa yang sama, kita juga terdapat Original Principal Act, di mana akta-akta tersebut yang asal, di mana pertama kali ia berkuat kuasa. Jadi macam saya bagi contoh tadi, akta syarikat yang terkini adalah akta syarikat 2016, dan sebelum ni adalah akta syarikat 1965. Jadi kadang-kadang mungkin kalau untuk student, mungkin kita tengah buat research, pasal company law ke atau pasal apa-apa yang dengan syarikat, kita tengok ada satu topik tu dia pakai akta syarikat lama, tapi kita dah pakai akta syarikat baru. Jadi kita boleh refer dekat sini untuk dapatkan konten akta syarikat yang lama tu, untuk contoh nak buat perbandingan ke atau untuk nak buat research. Jadi kita juga terdapat ordinance, terdapat juga bills, rules and regulation. Rules and regulation ni selalunya adalah
kaedah contoh macam tadi saya cakap atas syarikat dia akan listkan undang-undang dengan syarikat, shareholder semua, tapi bila masuk kepada proses bagaimana nak kuat-kuasakan semua selalunya ada di bahagian rules. Contoh kalau syarikat bagaimanakah syarikat itu hendak digulungkan. Okey, dia dalam akta syarikat akan nyatakan apa dia punya conditions yang di mana syarikat boleh digulungkan, tapi prosedurnya, cara untuk memulakan proses penggulungan tersebut akan dinyatakan dalam rules and regulation, iaitu kalau untuk atas syarikat ada companies winding up rules. Okay. Selain itu kita juga ada PUA dan PUB, di mana ini pun terdapat di dalam bahagian e-gazette lah. PU adalah pemakluman undang-undang. Selain itu, kita juga terdapat kita punya undang-undang paling penting lah dalam negara, iaitu Perlembagaan Persekutuan, dan terdapat dua-dua bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Jadi Perlembagaan Persekutuan ni sangat penting lah sebab dalam dia ada peruntukan dan masuklah hak asasi kita sebagai rakyat di Malaysia. Jadi ini sangat penting lah untuk pengetahuan. Macam banyak orang selalu kata, akta undang-undang ni hanya untuk pihak-pihak yang dalam perundangan saja, lawyer saja ke law student tak. Jadi, dalam LawNet ni, akta-akta ni semua yang ada, akta, statute, kod, undang-undang semua boleh dipakai oleh semua pihak, sebab kadang-kadang kita tak sedar mungkin kita akan sampai satu situasi yang kita kena tahu. Dalam satu situasi ni, contoh kita kena diberhentikan tanpa notis. Jadi kita nak tahu hak kita, jadi kita check Industrial Relation Act ataupun Employment Act. Kita contohlah. Selain itu juga terdapat kod-kod seperti ini, National Land Code, Undang-Undang Tanah, Penal Code, kita punya kanun kesesaan. Dan kita kena tahu yang akta-akta dalam Malaysia ni ada akta yang dalam dua bahasa. Jadi ada yang dalam bahasa Inggeris, kebanyakannya lah semua akan keluar bila Parlimen dah luluskan semua, dia akan keluar dalam bahasa Inggeris. Tapi kadang-kadang akan ada juga dalam bahasa Melayu. Jadi dekat LawNet ni kita ada dua-dua. Saya akan tunjuklah contoh yang mana akta yang ada dua. Tapi contoh macam tuan-tuan nak cari satu akta tu, tuan-tuan dan perempuan tak tahu nama dia dalam bahasa Inggeris. Tapi tuan-tuan tahu dalam bahasa Melayu, jadi boleh search dekat sini. Boleh jumpa dalam bahasa. Okay, jadi mari kita masuk dalam satu Updated Principal Act. Okay, dekat sini bila kita tekan sini, akan ada tunjuklah akta-akta semua. Kita ada nombor akta dia, setiap akta dia ada nombor unik dia. Jadi kalau kita tak ingat, contoh kita mungkin tak ingat tajuk dia, tapi kita ingat dia punya akta, nombor akta. Jadi ada kat sini. Di tahun ni adalah tahun di mana akta tersebut digubal tu kuasa. Nah, ini adalah dia punya title lah. Dekat sini tuan-tuan boleh tengok dekat belah kanan ni ada arrow. Kita boleh susun. Untuk kita nak sort, jadi tengok daripada akta yang paling lama ke paling baru. Ini kalau ikut title lah. Kalau kat sini year, kita tekan sini. Year paling baru, kita ada 2022. Factories Machine Repeal Act ni. Okay, kalau kita susun arrow ke atas, dia paling lama akta yang ada. Okay, jadi kalau tuan-tuan perempuan nak cari, kat sini dekat belah kiri ni, first search box ni, kita ada 4 option. All, act number, year atau title. Okay, all ni maksudnya kita masukkan dia punya nombor ke, dia punya title ke, atau dia punya tahun akan naik lah. Tapi kalau nak lebih senang kan, okay, kita tahu nombor dia. Ataupun kita tahu dia punya tahun dan kita tahu dia punya title. Okay, sebagai contoh, saya masuk ikut title. Akta Companies. Okay. Tekan Companies Act ni. Tekan loading. Okay, kita akan nampak Companies Act semua naik. Jadi, kita boleh klik lah, kita tengok kita masuk paling baru, Companies Act 2016. Okay, di sini dalam Law Library ni, format dia adalah format HTML. Jadi, bila kita buka, akan keluar dekat main page dia, dekat dia punya kandungan, akan ada setiap section. Jadi, kita tekan satu section ni, contoh saya tekan ini, buka section 1. Section 1 akan tulis dia punya ni.
Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak gunakan sebagai rujukan, contoh dalam mungkin dalam research atau dalam tesis ke apa, nak masukkan section dalam akta tersebut. Tapi tak naklah kita pakai macam apa, ambil buku kalau kita photostat jadi tak elok kan. Jadi daripada page ni, dekat belah atas ni ada butang print ni, kita boleh print terus. Page ni dengan title, memang format ni kita punya house style ni memang boleh digunakan untuk urusan rasmi seperti di mahkamah atau di pejabat tanah. Okay, saya kembali balik pada page ni. Contoh di akta ni kat sini kita nampak nama dia, akta company saya, akta 777. Dekat atas ni akan ada butang untuk nak bezakan, kita boleh katalah kita nak tengok dalam bahasa Melayu akta syarikat. Jadi kita tekan BM version. Dia slow sikit loading ya. Okey. Dia akan tunjuk dalam BM version 7 atas syarikat 2016. Dia akan adalah semua tajuk-tajuk dia punya section semua dalam bahasa Melayu lah. Sama ada kita guna bahasa Inggeris ke atau bahasa Melayu tu ikut kita lah. Kalau urusan macam kita urusan dengan pejabat tanah apa selalu kita guna bahasa Melayu lah. Okey, dekat bawah ni juga kalau kita scroll sampai bawah, setiap akta juga akan ada di bahagian bawah dia. Contoh sini dia punya amendments dan kita ada juga dia punya schedule semua. And ada certain akta yang berkaitan, dia akan ada akta tu punya rules and regulation yang berkenaan. Jadi saya tunjuk, saya kembali ke page awal tadi. Okey, di sini saya tulis insolvency. Okey, kita nampak Insolvency Act ni, kita tekan. Okey, kita tahu akta insolvency ni lah akta yang kena-mena dengan kebankrapan lah. Kebankrapan. Jadi dalam akta insolvency ni akan tulis akan maklumkan dia punya undang-undang berkenaan dengan bankruptcy. Tapi proses dia, contohnya proses di mahkamah, kita boleh scroll ke bawah, kita boleh tekan rules. Dan dia akan link sekali dengan bankruptcy rules. Dalam bankruptcy rules ni kita nampaklah ada tunjuk prosedur-prosedur dia macam mana nak mula kertas-kertas yang dipakai untuk kesenangan lah tuan-tuan dan puan boleh tengok semua ni sekali. Okay. Sekarang ni itu saja untuk Law Library. Saya akan masuk ke bahagian e-warta. Jadi kami dekat PNB ni memang hanya LawNet sajalah yang akan ada e-gazette ni, sebab memang kami telah dilantik oleh Kerajaan Malaysia untuk mewartakan dokumen kerajaan dan juga kerajaan negeri. Jadi di sini kita ada banyak akta semua. Kita ada yang untuk kerajaan persekutuan dan juga negeri-negeri. Di dalam e-gazette LawNet ni kita ada semua negeri kecuali Sabah, sebab Sabah dia wartakan dan terbitkan sendiri dia punya warta. Jadi dia tak bagi dekat kita lah. Sini saya tutup. Kat sini kita ada Main Gazette, kita ada HDA, kita ada Trademark Patents Act, Industrial Design. Dekat Main Gazette ni lah banyak. Kita akan dapat banyak contoh. Kita nak tahu berkenaan dengan notice general notice. Kita nak tahu bila ada meeting AGM ke untuk syarikat, ataupun apa syarikat yang sedang digulungkan. Jadi contohnya ada satu pihak tu dia nak gulungkan satu syarikat ni, dia perlu wartakan notis untuk menggulungkan tersebut di dalam magazine. Jadi dalam magazine tu kita boleh tengoklah. Jadi saya tekan ni.
Okey. Sini kita tengok dekat Mail Gazette, kita ada dekat atas ni, enter PDF content by search. Dekat sini, kita boleh masukkan contoh, tuan-tuan dan puan-puan tahu nama syarikat tersebut tapi tak pasti tarikh dia diwartakan ke apa atau tarikh notis dia. Jadi kita kalau kita type kat sini nama syarikat tu dia akan naik lah. Tapi PDF content search ni dia kita pun masih dalam proses untuk memperbaikan lah. So kadang-kadang bila kita search ni, kita mungkin nak search dalam Federal Gazette saja yang untuk kerajaan persekutuan je, tapi dia akan bagi carian dalam negeri sekali. Jadi lebih baik kalau kita tahu nombor siaran dan apalah. Jadi sebab tu kadang-kadang kita dapat call, kami kat sini pun dapat call atau dapat email daripada pelanggan atau customer mana-mana lah yang nak beli warta. Selalunya kami akan minta yang paling penting ada tarikh siaran. Tarikh siaran paling penting sebab satu hari itu tak semestinya ada satu warta. Kita tengok kat sini ada banyak nombor ni daripada 17,999 sampai nombor 18,006. Jadi ada banyak, setiap hari ada banyak dokumen yang diwartakan. Jadi bila tekan sini, warta-warta dekat e-gazette ni disimpan dalam format PDF. Jadi bila kita buka, dia akan ada main page dia, dia akan ada semualah. Ada yang diwartakan tak semestinya syarikat saja, mungkin macam ni akta tentera, mungkin akta cukai. Jadi kadang-kadang pun kita kan contoh tuan-tuan perempuan nak cari satu warta tanah, dah ada nombor lot dia, dah tahu tarikh siaran dia. Tapi bila tekan buka-buka tengok, kenapa ada benda lain ni? Sebenarnya dia ada kat dalam. Kita kena scroll sikit dah. Janji kita ingat akan ada lah dia punya warta tu dekat dalam. Sebab setiap hari ada banyak, mungkin dalam 100, mungkin kadang-kadang sampai 500 tu siaran sehari. Jadi semua dia akan disusun dalam satu PDF. Lepas tu setiap PDF tu adalah ikut tarikh warta dia. Okay, jadi saya kembali. Sama lah macam Law Library tadi, nak buat carian tu kita boleh pakai year dengan title. Kalau kita ingat title dia, tajuk dia, atau dengan tahun dia lah. Satunya masuk tahun ni lagi senang lah kita nak carikan dia lah. Okay, jadi sekarang saya kembali ke bahagian utama tadi. Kita juga kat sini, kita juga dapat Principal Act di mana sebelum macam akta tu dah di pass, maksudnya Parlimen dah ada agree lah untuk paskan bil ni menjadi akta, jadi akan ada di sinilah Principal Act ni. Macam kita tahu sekarang dekat Parlimen yang sedang didebatkan adalah yang rang undang-undang berkenaan tembakau kan, berkenaan rokok tu. Jadi bila undang-undang tu nanti dah pass, dia akan ada di sinilah. Dia ada di sini sebab kat sini ditunjuk Royal Assent Date ni lah tarikh di mana dia dah dipas lah, dapat ni daripada Yang di-Pertuan Agong lah kan. CRF ni adalah coming into force. Coming into force ni adalah bila akta tersebut akan berkuat kuasa. Jadi kita tengok kat sini Malaysia Spaceport Act. Dia dah diluluskan pada 19 Januari dulu, tapi tiada tarikh bila akta tersebut akan berkuat kuasa lagi. Saya kembali ke menu utama e-Gazette tadi. Okay. Saya sekarang kita masukkan kepada bahagian state enactment. Dekat state enactment ni, dia bila kena mengena dengan negeri dia tak banyak. Tapi kita tahu negeri ni untuk enactment ke warta negeri yang utama adalah tanah. Jadi kita nak tengok tanah lot yang diwartakan ataupun sama ada warta atau notis berkenaan geran tanah hilang, kita boleh check. Jadi contoh, kita setiap kategori dalam negeri ni kita ada enactment. Enactment dia lah enactment utama negeri. Contohnya enactment perkahwinan. Jadi sebab kita tahu setiap negeri dia punya undang-undang perkahwinan dia lain. Perkahwinan dia lain, undang agama dia lain, even undang-undang syariah setiap negeri semua lain sebab agama dan tanah adalah di bawah jurisdiction negeri dan bukan di bawah kerajaan persekutuan.
dia dalam akta dengan enactment ni dia tak banyak lah, dia tak banyak macam Federal Act. Sebab Federal Act dia merangkumi satu Malaysia, jadi kadang-kadang tu setiap hari ada benda baru, ada pindaan ke, ada penambahan baru. Jadi enactment ni selalu tak banyak lah. Dia tengok kita ada dia banyak kena memang akan kena dengan state lah, Port Malay Reservation Enactment. Ni Kubang Pasu Municipal Council, Majlis Bandaran. Dan format dia pun sama. Tekan ni dia akan downloadkan warta dia sebagai format PDF. Selain itu, kita juga terdapat enactment amendment. Ni adalah enactment pindaan kepada enactment yang sedia ada. Kita juga terdapat legislative supplement dan juga gazette notification. Gazette notification ni lah yang paling kata kebanyakan orang guna lah, sebab sama seperti federal ni. Federal ada general notice dia. General notice dia banyak pasal syarikat, pasal ampas cukai semua. Tapi untuk gazette notification di bawah state ni selalunya adalah tanah. Paling penting selalu kerana tanah. Sama ada tanah tu dah diwartakan ke, ataupun tanah tu dah diambil hak milik oleh kerajaan. Atau yang paling selalunya orang cari ni adalah geran tanah tu hilang. Jadi dia akan wartakan, kata okay, tunjuk kata okay, tanah-tanah lot ni adalah dah tak ada, memang geran dia dah hilang. Jadi banyak selalu kalau kita ada urusan dengan pejabat tanah, contoh kita buat laporan, hari ni saya kehilangan geran tanah, saya buat laporan dekat pejabat tanah, saya isi borang pun tunjuk bukti kata saya lah pemilik tu, dan minta wartakan notis supaya kejadian apa-apa isu ke nak pembeli, contoh saya nak jual tanah ke apa, jadi isu lah bila geran tak ada kan. Jadi bila nanti pejabat tanah akan wartakan, selalunya mungkin dalam sebulan 2 bulan macam tu lah dia akan wartakan, akan keluarlah dekat kita akan dapat arahan untuk wartakan, jadi kami akan upload dekat Lornet. Okay, jadi kami dekat sini, dekat HQ KL ni, warta yang kami sendiri prepare dan siarkan adalah daripada government punya, yang kerajaan persekutuan punya, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang. Jadi yang negeri-negeri lain semua, contoh macam Penang, Perak, Sarawak, kami akan dapatkan warta-warta tersebut daripada cawangan kami. Jadi cawangan kami akan bagi kepada kami akan upload pada Lornet. Jadi sebab tu kadang-kadang mungkin kami adalah dapat call dari customer kata, oh satu ordinan ni dah diwartakan dekat Sarawak tapi dalam Lornet tak ada. Jadi kami akan contact lah kami punya cawangan akan bagi. Jadi kami memang akan appreciate lah kalau tuan-tuan perempuan yang pelanggan ni akan maklumkan jika ada benda-benda apa yang hilang ke, ada benda yang patutnya ada pindaan tak dipindah, sebab kami pun dan memang ni sangat appreciate lah kalau customer dengan pelanggan pun tolong supaya untuk kami boleh tolong balik. Jadi itu sajalah untuk saya di bahagian e-gazette ni.